penyertaan. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada hari ini akan diteruskan dengan Mesyuarat Agung PIBG Insta kali ke-18 tahun 2021. Untuk itu, saya selaku juruacara majlis pada pagi ini dengan sukacitanya menyerahkan talian ini kepada Yang di-Pertua PIBG Insta Tuan Haji Khairil Fitri bin Muhammad Hatta untuk meneruskan dan memulakan agenda Mesyuarat Agung PIBG Insta pada kali ini. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Harry, Pengerusi Majlis. Kita mulakan mesyuarat kita pada pagi ini dengan pembentangan minit mesyuarat agung yang ke-17 pada tahun lepas. Okey. So, boleh scroll ke bawah untuk tunjukkan minit mesyuarat. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita telah edarkan ya dalam WhatsApp group parents masing-masing buku mesyuarat ni, dan dalam tu ada minit mesyuarat tahun lepas punya pada 13 Mac 2020. Kita edarkan semalam dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah pun membacanya. Kalau tak membaca, tak baca lagi, sila boleh browse through first di handphone masing-masing atau di laptop masing-masing, dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan atau isu yang nak diketengahkan, boleh buat. Kita dah unlock semua mic tuan-tuan dan puan-puan dan boleh unmute untuk memberikan maklum alas, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kasmuni binti Arifin selaku Setiausaha PIBG SBP Integrasi Tun Abdul Razak sesi 2020-2021 membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-17 sesi 2020 dari halaman 5 hingga 10 untuk diteliti dan disahkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Kasmuni. Kita bagi masa sedikit ya untuk tuan-tuan dan puan-puan browse through minit mesyuarat tersebut. Sekiranya tidak ada apa-apa isu mengenai minit mesyuarat tersebut, saya mohon kalau ada ahli PIBG, parents yang dapat mencadangkan dan mengesahkan minit mesyuarat ini. Sebab kita nak kena ikut perlembagaan pengesahan minit mesyuarat yang lepas. InsyaAllah.
Tuan Haji, ada parents yang telah mencari untuk minta mesyuarat disahkan Encik Isamuddin Abdul Ghani di ruangan chat. Okey, ruangan chat. Okey. Okey, alhamdulillah Cik Isamuddin Abdul Ghani, saya mencadang minit mesyuarat ini disahkan. Assalamualaikum Haji. Ya. Saya Muhammad Asmadi bin Zakaria menyokong cadangan daripada Encik Isamuddin. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Cik Muhammad Asmadi. So, dengan ini saya mengesahkan minit mesyuarat PIBG ke-17 ya. Alhamdulillah. So, kita pergi ke agenda yang seterusnya. Laporan kehadiran mesyuarat agung tahunan kali ke-17. Saya jemput setiausaha Puan Kasmuni untuk membentangkan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kasmuni binti Arifin selaku setiausaha PIBG SBP Integrasi Tun Abdul Razak sesi 2020-2021. Sekali lagi membentangkan laporan aktiviti jawatankuasa PIBG Insta sesi 2020 pada halaman 19 hingga 22 untuk diteliti dan disahkan. Sekian, terima kasih. Cikgu Akmal, boleh scroll ke bawah lagi? Okey. Lagi? Okey. Actually, Puan Kasmuni, now sesi yang ni, laporan ke PIBG. Okey, laporan yes, laporan Ya, aktiviti. yang minit mesyuarat tu kita dah sahkan tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kasmuni binti Arifin selaku setiausaha PIBG SBP Integrasi Tun Abdul Razak sesi 2020-2021. Sekali lagi membentangkan laporan aktiviti jawatankuasa PIBG Insta sesi 2020 pada halaman 19 hingga 22 untuk diteliti dan disahkan. Sekian, terima kasih. Mana dia bukan pasal panggil? So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengadakan 4 kali mesyuarat PIBG. 2 kali kita dapat bersemuka, 2 kali kita terpaksa melakukan secara online kerana lockdown lah, tidak boleh nak rentas negeri. Dan namun kita ada WhatsApp group primary PIBG official yang mana semua AJK PIBG, semua jawatankuasa PIBG dan guru-guru dalam jawatankuasa PIBG yang sentiasa, boleh kata tiap hari lah, kita ada isu aja kita masukkan dalam tu dan kita akan bincang dan cuba selesaikan secepat mungkin. So alhamdulillah, dengan adanya WhatsApp group tersebut, banyak perkara yang kita boleh selesai on the spot. So that is the mechanism yang kita buat. So
walaupun meetingnya sikit pasal kekangan pandemik, namun kita punya perbincangan tu boleh kata setiap hari lah, sampai ke malam pun ada. Dan kalau meeting tu, selalunya kita meeting malam ke 9 on Friday night normally. Dan selalunya habis pukul 12. So that's how serious we are in terms of trying to actually develop Insta and trying to help Insta and to work together as a team to make sure that anak-anak kita semua dapat yang terbaik di Insta, insyaAllah. So saya mohon Ibu Bapa. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya. Silakan. Okey, saya Muhammad Asmadi bin Zakaria dengan ini ingin mencadangkan supaya laporan aktiviti jawatan kuasa PIBG Insta sesi 2020-2021 disahkan. Dengan ini saya mencandakan. Terima kasih Cik Muhammad Asmadi. Saya mohon seorang lagi untuk mengesahkan cadangan tersebut. Saya, Kamaria binti Aliman, mengesahkan cadangan tersebut. Terima kasih Puan Kamaria. Okey. Puan mohon ulang nama, saya tak dengar. Siapa tadi? Kamaria Aliman. KAMARIAH Aliman. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ke laporan bahagian. Boleh scroll down to the next segment. Akmal. Okey, laporan kurikulum. Saya jemput Tuan Haji Syamwil untuk memberikan laporan. Tuan Haji Syamwil dia. Okey. Okey, laporan unit HAM, akademik dan kurikulum untuk paparan sekiranya ada apa-apa pertanyaan daripada ibu bapa, maka kami akan pihak pentadbir akan jelaskan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ni program ni kita compile daripada 1 Januari ke 31 Disember. Kita ikut kita punya calendar month. So daripada sini jumlah yang tertinggi adalah program penghargaan berjumlah RM9,980.50. Okey, kalau kita tengok bacat histogram ni yang sebelah kiri itu sekali lah. Okey. Program penghargaan ni actually merujuk kepada prestasi anak-anak yang cemerlang pada tahun 2019. So kita peruntukkan kita buat ni secara online. So, kalau tuan-tuan dah pernah tengok dekat Facebook PIBG ada program ni, dan kalau tak silap saya ada recording juga. Kalau tak pun ada slide tu lah. Siapa yang dapat tempat pertama, tempat kedua untuk setiap tahun. Setiap form. So we give cash lah because of the limitation of movement. So kita bagi cash, kita bank in kepada anak-anak yang cemerlang. So that is the biggest portion. Yang kedua is actually kelas tambahan khas. Kelas tambahan khas ni pertama kali kita buat lah. Selalunya kelas tambahan ni kita buat hanya untuk form 5. Tapi tahun lepas kita mulakan dengan selepas kita analisa. Tadi saya ada cakap pasal data analysis, data analytics. So kita buat data analytics atas keputusan peperiksaan PPT 2020. Form 1 sampai form 5. Sorry, form 1 sampai form 4. Form 5 memang dah ada dah. So dari situ kita tengok subjek apa yang anak-anak kita ni lemah.
Contoh macam form 4, sebab anak saya form 4 tu. Yang AdMaths is a problem, Bio is a problem. So kita buat kelas tambahan khas ni untuk form 4, that 2 subjects. And then form 3 pun ada subjek dia, form 2 ada subjek dia, form 1 ada subjek dia. Dan bengkel ni selalunya untuk yang form 5 untuk persediaan menghadapi SPM. Program motivasi. Program motivasi ni kita pertama kali buat dengan melalui video conferencing dengan Ustaz Zulkifli. Kalau tuan-tuan ada tengok dalam Facebook, so dalam tu kita buat Facebook live juga masa tu. So dalam Facebook pun ada recording dia, yang mana Ustaz Zulkifli bagi ceramah motivasi lah. Dia ada di Pandan, KL, dan anak-anak form 5 Winstel kita di Dewan. So walaupun kita ada kekangan kerana MCO, tapi alhamdulillah we use the technology to actually make things happen. So itu yang kita gunakan, yang kita PIBG, tuan-tuan kita ni kita gunakan dana tabung PIBG untuk beli video conferencing system untuk buat benda-benda ni lah. Cuma hari ni dia minta maaf, ada technical sikit. So nanti kita akan make sure that it won't happen again in the future. So these are the programs yang kita buat untuk akademik pada tahun 2020. Ada apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak highlight? Okey, kalau tak ada, kita pergi ke next segment, which is HAM. Kepala murid. Cikgu Syamsul ada ke? Puan Kasmuni? Okey. Okey, bahagian unit HAM sekiranya ada apa-apa pertanyaan, nanti pentadbir akan jawab. Dan seterusnya sama dengan unit POPO juga, laporan daripada unit POPO. Cikgu Akmal boleh yang HAM. Okey, HAM perbelanjaan yang banyak is actually perbelanjaan di asrama. So kita gunakan tabung PIBG untuk repair toilet especially. Yeah. And saya sebagai seorang bapa, actually toilet ni memang masalah yang anak saya sekarang ni form 5. So masalah daripada form 1 lagi. So pada tahun lepas, pada bulan Mac bila saya dilantik, saya pun cakap dengan jawatan kuasa PIBG dan juga guru-guru, kata look, this year kita kena settlekan benda ni. So itulah yang kita buat. Kita belanja banyak untuk asrama, untuk dari segi toilet yang tak boleh digunakan. Sebelum ni kita ada 12 toilet satu floor, tapi yang boleh guna 4, 8 tak boleh guna. So kita betulkan yang tu. So alhamdulillah, I think masa kita student masuk 2021, toilet boleh kata hampir, kalau floor tu ada 12 toilet, 12 boleh pakai lah, insyaAllah. Kalau ada yang rosak pun mungkin satu. Dan yang tu yang kita tekankan kepada pihak pengurusan sekolah, kalau yang rosak, tolong repair secepat mungkin. Sebab kalau kita biar, benda tu akan melarat dan akan jadi lagi besar. So this is what we have done. Dan these are some of the programs yang kita buat under HAM. Program Bina Insan, Majlis Silaturahim, pelajar tingkatan 1 dan 4, program Karisma,
Okey. Watikah pelantikan pengawas. Okey. Program kesihatan bersama PKD. Okey, ada soalan, kenapa pihak sekolah tak mohon dengan PPD bagi tandas tu? Actually kita di bawah SBB. So dan memang kita telah memohon, namun the most important thing is kita tak boleh nak tunggu. So kita guna dana PIBG dulu untuk repair dan kita akan claim balik kepada SPP, insyaAllah. So duit yang kita dapat balik itu nanti kita boleh recycle kepada projek-projek lain pula. Okey. Laporan co-curriculum. Apa ni co-curriculum? Okey. Kalau scroll ke bawah, okey. So untuk co-curriculum paling tinggi saya jadi sukan dan permainan 10,441. So yang ni kita guna bila kita bawa student tournament, that's the perbelanjaan sebab ada yuran pendaftaran, makan, apa tu, when we bring a team, dan kita kena bagi peruntukan untuk the team for their breakfast, for their lunch. So this is what we do lah. Kita support anak-anak kita pergi. Yang tu yang kalau tuan-tuan puan-puan ada dalam tim rugby anak ni dululah sekarang ni tahun 2020 kita tak dapat nak main. Dapat main sampai bulan 3 je. Masa tu rugby sekolah kita dapat jadi Johan daerah Pekan dan 3 pemain kita dapat mewakili negeri Pahang sebagai tim Pahang rugby. Tapi pasal MCO, so tournament MSSMN tak dapat dijalankan. So sedih lah budak tu. Saya pun sedih juga lah. So these are the things that kita bagi saya sukan adalah penting untuk pelajar-pelajar. Satu tu pasal itulah salah satu expression cara dia nak release tension mungkin. Sebab kalau tidak study je kan. Okay, salah satunya dia boleh nak lepaskan dia punya tension ke sukan. And then dalam sukan juga ada banyak apa tu ciri-ciri kepimpinan, disiplin yang boleh diterapkan. These are the things that pelajar-pelajar tak boleh, you won't get it in the classroom. Leadership, discipline, teamwork. These are the things that actually in sports you dapat shape the student. Ya, dan macam saya katakan tadi, saya harap ibu bapa boleh bagi komitmen untuk anak-anak explore. Dia suka main chess, explore, dia main chess. Hantar dia. Dia suka main apa tu rugby ke, dia suka main badminton ke, takraw ke, bola ke. Go ahead. Because these are the things that would shape the character of the students untuk menjadi cemerlang. Macam saya ceritakan tadi, Sri Putri, dia cemerlang both akademik dan sukan co-curriculum. So kita sebagai ibu bapa dan juga sekolah akan cuba bagi pendedahan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Okey, ada ni, saya harap pihak sekolah mohon peruntukan daripada PPD untuk fizikal sekolah harap maklum. InsyaAllah tuan. Then we will check with PPD untuk peruntukan juga. Okey.
Ada apa-apa soalan mengenai laporan-laporan akademik, HAM dan co-curriculum? Boleh unmute the mic untuk tanya direct pun boleh juga, insyaAllah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okay, saya nak bercakap ni bukan atas kapasiti AJK, tapi saya bercakap ni atas kapasiti sebagai parents, sebagai bapa kepada salah seorang pelajar lah. Ya. Jadi daripada segi laporan yang saya tengok ni, perbelanjaan program akademik, HAM dan co-curriculum, saya tengok laporan ni mengalahkan laporan bajet 2022 ni Haji. Memang well prepared, well organized dan well clear. Tahniah kepada Puan Setiausaha dan tim. Puan Setiausaha dan tim. Kalau kita tengok kat sini memang mudahlah dengan gambar, infografik, semua rekod dah memang ada. So alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada Tuan Haji Setiausaha dan tim PIBG lah. Saya bukan nak jet ataupun nak kipas apa-apa, tak ada. Ini honors daripada seorang bapa. Ini adalah laporan yang terbaik yang pernah saya tengok dalam sepanjang ber-PIBG dia lah. Alhamdulillah, tahniah. So kita minta parent lain bagi sedikit feedback ke komen ke apa-apa yang berkenaan. Saya tengok saya kat sini 200-300 orang ni. Kalau saya saja yang bercakap ni, nanti orang kata gila jadi kita mintalah sepatah dua kata kepada parent yang lain. Harap maklum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Asmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan Haji, saya nak bertanya sikit lah. Boleh Tuan. Dalam pembentangan ni saya tengok banyak juga aktiviti di dalam kampus, di dalam sekolah, termasuklah kita kata aktiviti pelajar yang gunakan duit PIBG. Ya. Boleh tak bentang huraikan sekali lagi punca pendapatan PIBG sekolah, berapa pecahan mungkin daripada kementerian, berapa pecahan daripada ibu bapa ke apa-apalah sumber yang ada. Okey. Yang tu saya rasa detailnya ada dalam laporan kewangan tu, which is actually agenda yang seterusnya. Daripada kalau kita nanti, kalau Tuan kita next bila kita masuk ke laporan kewangan tu, saya akan highlightkan dengan bendahari mengenai breakdown perbelanjaan yang telah dibuat dan juga source of income lah, source of fund, dari mana duit tu. Yang PIBG kebanyakannya daripada tabung PIBG lah, maknanya yuran PIBG yang tuan-tuan, saya, tuan-tuan dan perempuan semua bayar. Ya. So of course ada peruntukan daripada kementerian dan juga SBP mengenai pengurusan di sekolah, termasuk akademik. So yang tu nanti mungkin Tuan Ketua boleh huraikan lah. Tuan ni bertanya tadi, mohon perkenalkan nama semula boleh tak untuk catatan ini? Siapa tuan yang Nama bertanya? saya Muhammad Fazil Abdul Rahim. Muhammad Fazil Abdul Rahim. Cikgu. Terima kasih Okay, tuan. Ada dalam chat, saya just baca. Anak-anak Insta perlu tanamkan sifat sayangi tandas agar ia dapat digunakan dengan berhemah. Apabila dibaik pulih, jika tidak dijaga, tidak mustahil akan rosak semula. Betul, Puan. Yang tu yang kita JPKM lah dah bagi briefing dekat anak-anak kita, kata sayangi tandas, jaga tandas ni. Sebab kalau rosak, mereka sendiri yang merana. So kita dah berbetui semua, dan kalau rosak, beritahu cikgu, bagi tahu Aden, so kita akan baik pulih secepat mungkin. Sebab kita pun faham juga bila tandas ni dia tak berfungsi, kadang-kadang budak-budak ni tension, dia jadi frust. Dia frust tu dia vandalize lah
So, yang ni yang kita nak tekankan, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan pun boleh bagi nasihat ke anak-anak juga masing-masing. Kata rosak, beritahu warden, sebab ada rectification punya solution. Jangan vandalize. Kalau vandalize lagi teruk, tak boleh nak repair, lagi susah. Dan alhamdulillah lah, yang ni bagi saya itulah salah satu achievement PIBG yang telah dibuat, yang mana tahun 2021 ni bila anak-anak kita masuk sekolah, masa masuk sekolah lah, bulan 3 kan, anak kita masuk sekolah tu, alhamdulillah toilet semua boleh pakai. Kalau sebelum ni nak toilet tu tak ada, dia kena turun ke bawah lah, pergi ke belakang lah, dia orang boleh pakai setiap level. So terima kasih banyak kepada GBKHAM, Cikgu Samsul dan Tuan Pengetua Encik Azhar bin Awang yang telah bekerjasama dan sama-sama pulun untuk rectify ni. Kira masalah tandas ni masalah bagi saya, masalah anak saya form 1. Tapi sebelum ni saya difahamkan, sebelum anak saya form 1 2017, 2017. Sebelum tu pun ada masalah. So alhamdulillah, dan kita nasihatkanlah anak-anak kita semua terus depa sayangi tandas macam tandas kat rumah juga. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya terus ke laporan kewangan. Okey, laporan kewangan. Bendahari Ustazah Rozilah, boleh di pembentangan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozilah binti Azmi. Ada echo, Ustazah. Mungkin mic di Dewan tutup, just bunyi laptop. Tak ada audio. Tadi yang ikut. Cikgu Akmal, boleh besarkan lagi skrin ni? Zoom in the PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozilah binti Azmi selaku Bendahari PIBG Insta sesi 2020-2021 membentangkan penyata keuangan Persatuan Ibu Bapa dan Ibu Insta bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dari halaman 43 hingga 44 untuk diteliti dan disahkan. Terima kasih. Okay, minta tolong tuan-tuan dan puan-puan browse through the document yang kita telah hantar melalui WhatsApp. Dan sekiranya ada apa-apa kemusykilan, boleh utarakan, insyaAllah. Cikgu Akmal, boleh zoom in sikit the file screen. Nak besarkan sikit dokumen. Or you are in the view mode.
Assalamualaikum. Sekiranya tak jelas, tulisan tu boleh zoom menggunakan telefon. Okey, Ustazah Rozilah, tadi ada pertanyaan daripada seorang parents mengenai source of fund yang sekolah terima untuk perbelanjaan akademik. Boleh Ustazah boleh huraikan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk sumber keuangan PIBG Insta, kita dapat berdasarkan daripada kutipan sumbangan daripada setiap pelajar untuk setiap tingkatan, di mana tingkatan 1 sehingga tingkatan 2 jumlah sumbangan PIBG adalah RM302. RM302 untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Manakala tingkatan 3 RM352. Tingkatan 4 dan 5 RM402. Okey, boleh rujuk di halaman 52. Selain itu, kita juga menerima sumbangan daripada ibu bapa ataupun pihak luar lah. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Encik Asmadi. Ada parent tanya ni, yang bahagian penyata keuangan tu bahagian B tu lain-lain. Yang tu yang dia orang duk tanya tu pasal ada 4 item kat situ sumbangan luar. Okay. Ya, sumbangan luar, tabung khas PIBG, akaun tumpang dengan sewaan. Mungkin Tuan Haji boleh explain lah pasal yang ni dalaman punya PIBG punya ni, cuba diorang nak tahulah kot. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf yang YDP, saya mohon respon untuk bahagian kewangan ni, boleh tak? Boleh. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya kita dah nak mula bincang sebenarnya, tapi saya mohon maaf lah, kiranya saya tersilap. Sebenarnya kita untuk agenda pengesahan bahagian kewangan ni, kita sah dulu, terima dan sah dulu. Kemudian sebenarnya kalau tak silap saya, baru kita bincang perkara berbangkit dalam lembaran kewangan ni, baru kita bincang. Bukannya kita bincang terus. Minta maaf kalau saya tersilap. Jadi kita start dulu. Assalamualaikum Tuan. Mohon perkenalkan nama dulu ya. Maafkan saya cikgu, saya Muhammad Syahran bin Ablasani. Muhammad Syahran bin Ghazali. Okey, terima kasih Tuan. Maaf ya Pak YDP, itu yang saya masukkan. Jadi sebenarnya saya pun memang ada nak respon beberapa perkara dalam bahagian kewangan ni. Begitu juga sebelum tadi, waktu kita mengesahkan minit mesyuarat, sebenarnya kita sah, kemudian tu kita tengok ada tak perkara berbangkit dengan perkara-perkara yang mesyuarat yang lepas yang telah kita ambil keputusan tapi belum lagi selesai. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang belum selesai, kita bawa ke hadapan gitu. Jadi saya minta maaf. Jadi saya mohon untuk respon lagi lah sekejap lagi bahagian kewangan ni. Terima kasih, maafkan saya. Terima kasih Tuan. Okey, kalau macam tu saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk seorang penjadang dan seorang penyokong untuk mengesahkan laporan kewangan PIBG 2020. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Zafrida binti Zahrul Laili ingin mengesahkan bahawa pembentangan kewangan tadi adalah disahkan. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Syahran bin Ablasani
menyokong agar penyata kewangan bagi mesyuarat agung tahunan 2020 ini diterima. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Okey, alhamdulillah. So, kita telah ada pencadang dan penyokong dan kita secara rasminya telah mengesahkan laporan kewangan PIBG 2020. So, saya buka sekarang untuk Q&A, question and answer for laporan kewangan ni. Ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tuan Haji, mohon saya untuk masuk semula membuat pertanyaan ya. Ya, berkenaan dengan hal kewangan ni, satu dua persoalan lah yang saya sendiri muskil ataupun untuk mendapatkan penjelasan. Yang pertamanya saya nak ucap tahniah lah kepada Bendahari di atas usaha beliau untuk menghasilkan penyata kewangan yang begitu baik ya, bersama dengan jatuhkuasa yang lain. Iaitu bila saya tengok urusan tugasan beliau untuk pengeluaran saja tak kurang pada 93 urusan. Bermakna setiap urusan ni bukannya urusan keluarkan duit bagi begitu, tidak. Kalau ikut pada asalnya beberapa prosedur akan dilaksanakan, sepertinya buat voucher, dapatkan tangan, tulis cek gitu sekian. Yang pertama, yang seterusnya saya nak utarakan berkenaan dengan kutipan sumbangan PIBG ni, yang dipertua. Page berapa tu Tuan? Ya. Page berapa? Muka surat berapa kalau saya nak suruh skrin tu ditunjukkan? Sebentar ya. Sebab saya dah tulis dulu, saya dah pergi dulu tapi okey, tak apa. Silakan, terus saya. Okey, kita menerima sumbangan daripada penjaga-penjaga daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 setiap tahun. Berdasarkan amount yang diluluskan lah kan. Betul. Bagaimanapun bila saya tengok dalam tahun 2020 tingkatan 1, 3 dan 4 kita telah dapat mengutip 100%, kalau tak silap saya lah, dalam penyata yang telah dicatatkan. Yeah. Dan juga untuk tingkatan 2 dan 5 kita masih lagi yang kita kutip hanya dalam tingkatan 2 dalam 96% dan tingkatan 5 98%. Jadi tidak dapat 100%. Yeah. Yang keduanya, untuk tahun saya pergi ke tahun menjangkau sikit tahun 2021, saya juga tengok kita sekarang ni sehingga September pun masih lagi ada penjaga yang belum menjelaskan sumbangan. Walaupun kita tahu sumbangan kepada PIBG ni sebenarnya tidak wajib difahamkan begitu kan, tetapi jangan, bagi saya tidak seharusnya kita ambil sambil lewa. Yeah. Perkara yang saya nak tanyakan iaitu sekiranya apa tindakan pihak sekolah, pihak PIBG lah maksudnya, untuk mendapatkan pembayaran sumbangan yang masih lagi tertunggak tu Tuan yang dipertua. Okey. Ya. Jadi apakah kita kita ada buat surat susulan ataupun kita ambil keputusan untuk tidak mengendahkan pembayaran, maknanya kita tahu mungkin penjaga berkenaan tidak mampu, jadi ada alasan-alasan yang membolehkan kita tidak mengutip kepada baki tunggakan yang masih tertunggak tu. Terima kasih buat masa ini. Okey. Okey, Cikgu Akmal. Okey, page 51 Okey. Terima kasih Tuan. Okey. Betul. Statistik ni kalau kita tengok dekat histogram ni, Form 1, Form 3, Form 4, 100%. This is actually untuk pembayaran yuran PIBG tahun 2020. So tingkatan 2 kita hanya dapat banyaklah yang masih belum terima lagi, dan Form 5 ni Form 5 yang dah keluar lah, Form 5 batch Winstel. Okay, memang masa ni kita because of the MCO PKP, so
ada masalah. Dan actually on the PIBG side, kita PIBG telah mengeluarkan surat apa tu orang kata apa, surat reminder lah, surat peringatan kepada ibu bapa untuk membuat pembayaran lah kepada yang tak buat. Yang tu yang kita alhamdulillah tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 tu kita dapat 100%. Ya. Yang inilah yang saya katakan tadi dalam ucapan saya, kita memohon komitmen daripada ibu bapa. Untuk salah satu komitmen dia yuran lah untuk PIBG, Jawatan Kuasa PIBG bergerak nak membuat program yang kita nak buat untuk apa tu, pembangunan sekolah, pembangunan pelajar. Kita perlukan dana, dan dana yang kita gunakan kebanyakannya daripada yuran PIBG tu. So untuk tahun 2020 kita akan cuba, ya, macam yang apa tu, yang belum bayar lagi kita akan cuba minta. Saya tak tahulah macam mana dari segi legality tu kita boleh lagi atau tidak, number one. So yang tu kita nak kena checkkan. Yang kedua, kalau dapat tu bagi saya bonus lah, sebab apa ni, ini kira daripada tahun lepas kita akan bring forward. Namun yang tahun 2021, Akmal kalau boleh go to the next slide, page seterusnya 52 tu. Turun ke bawah, scroll ke bawah. Boleh scroll ke bawah skrin ni. Awak lepas ni. Okey, untuk tahun 2021 masih banyak lagi yang belum. Actually kalau boleh saya pun memang nak dapatkan dana ni secepat mungkin untuk apa ni, perancangan dan perbelanjaan kita. Tapi memandangkan anak-anak belum masuk ke sekolah, yang kita masih lagi, kita tak keluarkan surat lah untuk meminta ibu bapa. So insyaAllah dalam minggu hadapan saya PIBG akan keluarkan surat untuk meminta ibu bapa untuk membuat pembayaran yuran. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan respon dan komitmen lah untuk buat pembayaran ni. Dan sekiranya ada masalah, okey, sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah, boleh hubungi saya sendiri. Boleh je PM saya, kata Tuan Haji KF, saya ada masalah nak bayar yuran ni, boleh minta tolong. Dan insyaAllah yang mana yang kita boleh tolong, kita akan tolong. Sebab kita ada tabung khas PIBG. Tabung khas PIBG itu pun daripada dana yang kita ambil, orang kata bukan dana, ini sumbangan tuan-tuan puan-puan. Kita buat banyak projek. Kita buat projek bas KL. Kita buat projek barbecue. Kita buat projek apa ni, tabung kendiri COVID-19. Yang tu yang mula-mula sekali. Untuk beli termometer. So duit-duit lebihan tu kita masuk dalam tabung khas PIBG. Dan insyaAllah kiranya ada keluarga yang mempunyai masalah, kita akan bantu. Yang tak ada masalah, kami harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bantu kami pula untuk buat pembayaran, dan seterusnya kita boleh bergerak dengan efisien dan tanpa kekangan lah, sebab dana tu dah ada dalam tabung dan kita boleh plan untuk segala projek yang kita nak buat untuk sekolah dan anak-anak. Okey tuan? Clear jawapan saya? Terima kasih YDP. Terima kasih. Sama-sama tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengetua. Saya nak respon anjuran. Okey, tuan pengetua. Baik. Yang tahun 2020 kita anggap ni dah tertunggak lah, memang tak ada lah. Kita biasanya pelajar ni agak sukar lah. Kalau ibu bapa ada lagi di sini tak ada masalah, kita boleh collect lagi. Tapi biasanya kita anggapnya kalau yang tak bayar tu kita tak kutip lah.
Siapa yang buka? Tolong mute. Alright. Terima kasih. Manakala kutipan untuk 2021, kita kena usahakan sampai 100% lah semua tingkatan. InsyaAllah. Kami berjanji menyokong PIBG untuk dalam kutipannya. Namun begitu, bagaimana YDP cakap tadi, jika ada masalah kewangan, kita faham. Menteri Pendidikan pun maklum secara umumnya bahawa kita jangan memaksalah soal kutipan duit ni. Dia sumbangan, kan? So, namun begitu, kita di SDP ni, aktiviti kita tak berhenti. Kita tetap langsung. Sama ada co-curriculum, awal murid dan curriculum. So, kena fahamlah. Dalam situasi macam ni, kita amat memerlukan kewangan. Soal bajet Kementerian Pendidikan yang turun, setakat ni banyak berfokus kepada keselamatan dan kesihatan. Utamanya isu pandemik ni. Test kit dan sebagainya. Duit co-curriculum pun diubah untuk membeli barang-barang keperluan untuk anak-anak kita. Saya rasa kita kena berganding bahu supaya masa sebulan 2 ni ada ni, kita dapat kolek penuh lah untuk tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamzuri bin Cik Daud. Ingin penjelasan sedikit lah tentang ada dua perkara. Iaitu yang pertama, bayaran mengenai bengkel akademik untuk kelas-kelas peperiksaan tu, kalau kita tengok bayaran dia tu tidak sama bagi setiap, ada beberapa subjek lah yang saya Tuan, tengok. mohon pengenakan nama dulu ya. Saya Zamzuri bin Cik Daud. Oh, yang tadi Zamzuri bin Cik Daud. Okey, Zamzuri, Ya. terima kasih Tuan. Okey, bayaran untuk penceramah tu kalau kita tengok ada untuk bahasa Inggeris A+, 400.5. Okey. Bayaran untuk apa ni, bio ke apa saya tengok tu. Ada 405. Saya rasa ada berbeza sedikit itu. 400.5 ada 500. Bengkel kecemerlangan mata pelajaran PSI 400, bengkel bahasa Inggeris A+, 400.5. Bengkel bahasa Melayu ada 460. Mengapa ada perbezaan-perbezaan itu? Okey. Daripada segi jumlah bayaran itu, ya. 460, 450, 400. Okey. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua iaitu untuk aktiviti co-curriculum, kalau kita tengok itu pun juga berbeza-beza. Untuk apakah bayaran yang berbeza-beza itu? Okey. Okey. So, terima kasih Cik Zamzuri. Soalan dia, Cik Zamzuri ni kata yang pertama akademik. Ada perbezaan di antara satu modul dengan satu modul. Kata bahasa Melayu. Bukan modul tuan. Bukan modul. Bengkel. Bengkel. Okey. Bengkel bahasa Melayu A+, RM460. And then bengkel kecemerlangan. Hang on, saya pun tak pernah nampak kecil sangat. Bengkel kecemerlangan MP RM400. Dan bengkel penguasaan konsep asas kimia RM500. Okey. Okey, saya yang ni Ustazah Rozilah. Can explain that? Ada Ustaz Syamil ke? Tak habis akan respon Tuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan semua ahli mesyuarat, saya respon kepada soalan tadi. Dia asas perbezaan dia pertama ialah jam. Jam perjalanan ataupun bengkel itu berapa jam kita setting dengan penceramah
Itu yang pertama. Yang kedua ialah bahan yang digunakan. Kalau modul mungkin page-nya berbeza, BM mungkin berbeza dengan MX sebagai contoh. Dan yang ketiga ialah hari. Mungkin ada hari yang kalau banyak hari yang kita adakan, maka banyaklah bayaran. Itu tiga asas yang utamalah bagi jumlah bayaran kepada penceramah dan bengkel serta klinik yang kita adakan. Dan satu lagi ialah jika melibatkan pelajar sains agama, maka jumlah pelajar sains agama tidak sama dengan jumlah sains keseluruhannya. Sebagai contoh, pada tahun ini pelajar kita 81 SPM semua. Tapi bila melibatkan subjek sains agama, pendidikan syariah Islamiah, Quran Sunnah dan Bahasa Arab, dia hanya melibatkan 45 calon. Itu dia punya asas utama lah. Terima kasih. Boleh dapatkan berapa dia punya untuk bayaran itu, berapa dia punya, dia mungkin berbeza antara satu penceramah dengan satu penceramah tu, ataupun kita bagi flat rate je? Adakah kita ikut apa yang ditetapkan oleh kementerian ataupun bahagian keuangan dan sebagainya? Saya bagi pengalaman saya untuk tahun 2021. Sebab tahun 2021 saya buat banyak perancangan untuk kelas online form 5. So yang 2020 ni yang ni dibuat oleh sekolah. Okey. Pengalaman saya, kita ada variables, ada perbezaan bergantung kepada yang pertama penceramah tu sendiri. Ada penceramah yang kita bayar tinggi kerana memang rate dia tinggi. Ada penceramah yang biasa. Selalunya kita punya rate untuk yang kelas online guru pakar, ini untuk tahun 2021 lah. Tapi maklumat ni kita boleh relate jugalah dengan tahun 2020. Dia rate dia biasa, standard. Ada yang standard, ada yang lebih tinggi. Dan yang kedua dari segi jangka masa. Sebab ada yang penceramah tu boleh buat seminggu. Ada yang penceramah boleh buat 2 minggu. Ada penceramah kata saya boleh sehari sahaja. Ada situasi yang begitu juga. So yang lebih pendek tu lebih murah lah compare dengan seminggu. Dan it's the rate dengan the time. Yang ni tahun 2021 lah. Tahun 2020 seperti yang Ustaz Syamrul katakan tadi, bahan juga. So ada penceramah yang menggunakan bahan yang lebih banyak. Macam katalah maths atau matematik. So ada banyak kertas modul yang nak kena dicetak, nak kena photostat. So kita gunakan lebih banyak duit lah compare dengan katalah BM, let's say. Yang soalan dia mungkin satu page saja, tapi jawapan dia banyak lah pakai test pad. Tapi nak sediakan soalan tu, maknanya kita kena photostat banyak set lah untuk semua student. So bila tuan tanya kata flat rate tu, tak ada. Dia bukan flat rate. Kita ada standard rate tetapi bergantung kepada penceramah tu juga. Ada penceramah yang kita bayar lebih tinggi kerana rate dia lebih tinggi. Ya. Saya harap jawapan saya jelas ya? Okey, jelas tuan. Terima kasih tuan. Kalau boleh kita ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh kementerian tentang rate untuk ikutlah dia punya rate. Kalau swasta berapa 1 jam, kalau untuk guru ikutlah dia punya rate untuk yang telah ditetapkan oleh kementerian lah. Ya. Betul. Memang yang hak kementerian tu dia ikut grade. Yang ada grade yang lebih tinggi, so selalunya kalau tak silap saya lah lebih kurang 120 atau 150 ringgit 1 jam. 150 ringgit 1 jam tak silap saya. Okey, betul. Itu pihak sekolah lebih arif lah tentang yang itu.
Kalau kita boleh, kita ikutlah apa yang telah ditetapkan lah. Ya. Dan juga kalau untuk bayaran co-curriculum tu, saya tengok ada banyak berbeza-beza juga. Dan setiap macam seolah-olah ada setiap kali pelajar keluar, PIBG akan keluarkan perbelanjaan. Bayaran untuk kejohanan golf 180, bayaran untuk kejohanan meretas desa, semuanya seolah-olah PIBG yang support. Kalau boleh kita lebih pergi kepada pencapaian yang diperolehi oleh pelajar kita, kita beri kepada kita appreciate pelajar itu atas pencapaian dia. Sekarang ni setiap kali penyertaan kita keluarkan ada 700, mungkin perkemahan ramai. Tapi seolah-olah bayaran untuk yuran penyertaan dan sebagainya ditanggung oleh PIBG. Sekolah macam mana? Okey. Boleh saya tambah sikit? Tuan Pengetua. Kalau kita ikut pelajar dah bayar yuran MSSD, dah ada apa-apa dan sebagainya. Okey, co-curriculum tu ya. Okey, skrin tunjuk yang tu. Tak mesej. Dia tahu. Nak pergi Kelantan pula dah, beli cincin. Kau beli cincin kan tak pandai? Tak tahulah. Dia suruh dia bawa Dila. Tak tahu kamu-kamu ke dia. Tak pernah terima lagi. Minta tolong mute ya, Tuan. Ya, ingat tak yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tak tahu nak apa? Cincin lah salah. Assalamualaikum, boleh saya cakap? Fikir bom dia kenapanya anak yang kena cakap, kenapa mak yang tak cakap? Betul, mak kamu kefikah. Tu ni tak kisah, hok kita apa? Kita selalu. Tuan, yang tolong mutekan mic ya. Yang sebab ni fikir Kuku nak buat jawab soalan. Minta tolong yang lain tolong mutekan mic. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak jawab tentang pertanyaan mengapa semua menggunakan duit PIBG. Salah tu. Okey. Okey, duit PIBG digunakan setelah duit yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah habis digunakan. Kita dah tak ada dana, baru kita minta pertolongan PIBG untuk membantu. Okey, untuk setiap tahun kutipan kita tingkatan 1 302. Okey, tingkatan 2 302, tingkatan 3 352, tingkatan 4 402 dan tingkatan 5 402. Itu untuk saya nak minta betulkan, saya kata seolah-olah Tuan. Okey, untuk koko saja ya, tingkatan 1 100.5. Tingkatan 2 100.5, tingkatan 3 200, tingkatan 4 200.5 dan tingkatan 5 RM250. Berbeza-beza mengikut tahun. Itu saja sumbangan daripada penjaga untuk setiap pelajar. Dan kita gunakan duit ini apabila tingkatan 1 bertanding, kita akan ambil duit daripada tingkatan 1 sahaja. Begitulah seterusnya, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 mengikut tingkatan. Okey, jelas tak? Cikgu Zul? Ya. Okey, saya ulang soalan ni. Soalan Encik Syahran sebenarnya kenapa kita pakai duit tabung PIBG untuk buat perbelanjaan co-curriculum? Tidakkah pihak sekolah mempunyai dana untuk membuat pembayaran-pembayaran tersebut? Dana. Sebenarnya setelah habis dana yang dibekalkan oleh kementerian, baru kita menggunakan dana daripada PIBG. Okey. So bermakna setelah dana daripada kementerian tu tak banyak lah.
Tak Sesuatu yang banyak. tak banyak. Contohnya BKK kita ada 2,000 lebih saja bantuan kurikulum. Bantuan sukan sekolah pun dalam 2,000 lebih saja. Oh, 2,000. okey. Itu je. So Sebab bermakna kita pertandingan banyak. Jadi bermakna kita pihak semasa sekolah hanya mempunyai dapat dana daripada kementerian RM2,000 dan RM2,000. RM4,000 saja dah itu setahun. di atas per kapita kepala pelajar. Per tak kapita banyak. kepala pelajar tu satu kepala berapa tu kementerian bagi? BSS dalam tak pasti dalam RM20. BKK dalam RM20 satu kepala. Itu je. RM20 satu kepala. Kita ada dalam 400 orang je budak kita. Tak banyak lah. Assalamualaikum. Ya. Boleh saya bercakap ke? Cakap je. Ya, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazil Abdul Rahim. Fazil. Tadi saya ada bertanya tentang pecahan pendapatan sekolah tadi ya. Ya. Sebab sebenarnya kalau majoriti daripada soalan dekat sini saya rasa sebenarnya itulah yang ditanyakan sebenarnya. Kita tengok perbelanjaan PIBG itu dia merangkumi program kecemerlangan, semua ada untuk peralatan, kemudian ada program profesionalisme guru, kebajikan, penyelenggaraan dan penambahbaikan. Jadi daripada pecahan perbelanjaan ni mungkin ibu bapa nampak dia macam merangkumi banyak aspek tu, bukan kata akademik saja, termasuklah kita kata maintenance, operasi dan pengurusan dan sebagainya. Jadi daripada keseluruhan perbelanjaan tu berapa persen yang dah ambil daripada tabung PIBG, mungkin berapa persen daripada sumbangan kerajaan ataupun kementerian, mungkin itu yang perlu diperjelaskan lah. Mungkin itu yang kita nak tahu. Yang kedua, boleh tak pihak sekolah ataupun pihak sekolah lah saya rasa ya, adakah sebarang garis panduan daripada kementerian untuk yang boleh dijadikan sebagai kita kata garis panduan lah untuk perbelanjaan ni? Maknanya adakah perlu dihabiskan dulu semua bajet yang diberi oleh kementerian baru guna PIBG ataupun macam mana? Ada sebarang garis panduan tak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lah garis panduan. Dia tanya garis panduan. Atau pengurusan sekolah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damduri ya. Cik Fadli tadi. Saya buat penjelasan sikit. Walaupun saya masuk bulan 2 tahun 2021, itu belanja 2020. Pengalaman saya lah. Saya pernah di Koko. Gini tuan. Duit PIBG diguna sebenarnya salah satunya adalah bila yuran penyertaan. Yuran penyertaan yang perlu bayaran cash. Suatu kejohanan yang memerlukan duit cash. Right? Ataupun tuan rumah memerlukan duit yang lebih awal. Biasanya kita akan minta sumbangan daripada PIBG. Right? Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan kalau kita tengok situ kejohanan olahraga, itu semua makan minum anak-anak kita. Duit itu bukan untuk orang lain. Jelas dan nyata, memang saya memang libat sendirilah dalam sukan ni. Memang kita akan buat bajet nak makan vitamin, makan breakfast tambahan, makanan tambahan. Yang tu kita akan bagi extra kepada atlet-atlet yang menaikkan nama sekolah kita lah, dan juga mengharumkan nama ibu bapanya sendiri lah. Okay. So dalam soal ni, dalam aktiviti co-curricular ni, sudah pasti perbelanjaan memang akan diteruskan, berterusan.
duit akan dikeluarkan. Sudah pasti. Kita jangan heranlah benda gini. Di sekolah SBP, sekolah bersama penuh, saya ada 3 orang anak bersama penuh. Memang kategori belajar dia memang macam tu. Right? Untuk penjelasan duit kerajaan, kalau kita dapat RM15 sekepala pun, kita kali 400 orang, kita baru ada berapa? Baru RM4,500. RM4,500 aktiviti co-curricular kita bagi kepada sukan dan permainan, badan uniform dan kelab satuan. Berapa sangat tuan? Kemana kita nak pergi menyertai kalau kita sekolah bersama penuh ni, kita kena menyertai program yang peringkatnya adalah peringkat kebangsaan dan internasional. Minta maaf tuan, level saya tak main peringkat daerah dan peringkat negeri. Ya. Saya kena menang peringkat kebangsaan dan internasional. Dan tuan-tuan pun kena menyokong sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Cik Fazli, saya harap jawapan tu satisfied. Pengalaman saya sendiri lah, sebab saya pun waktu itu aktif juga lah, bantu Insta, especially tim rugby lah, pergi ke merata tempat kita lawan. Memang ada kekangan, peruntukan daripada kementerian kepada sekolah memang sikit, so tak cukup untuk semua aktiviti yang kita nak buat. Dan kita memang sebagai SBP, kita encourage semua tim untuk keluar compete, because this is what we believe, that bila budak-budak ni keluar, dia bertanding, it shape up their character for the better. Yeah. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji yang dipertua dan juga pengetua. Untuk makluman, saya pun dulu main rugby juga. Saya dulu SBP Sain Rauk. Jadi, ya saya. Kalau ingat dia, saya tu zaman siapa ya? Zaman Cikgu alias Cik dulu. Dia PPD Pekan dulu. Jadi saya faham dia punya kekangan dan juga semua tu. Cuma saya nak mungkin dalam laporan akan datang mungkin dia boleh diperjelaskan dari segi kita kata dari segi pecahan tu. Saya bukan cerita tentang ni yang mungkin kita nak tahu. Tadi saya highlightkan tentang garis panduan tu, kalau dia memang sepenuhnya kebijaksanaan pihak sekolah, jadi kita fahamlah, kita terimalah tu. Jadi tak ada masalah. Kita bukan nak mempersoalkan tentang dia punya ni, cuma kita nak tahulah, saya sebagai orang baru, sebagai parent yang baru anak baru sekolah menengah kan, kita nak tahu, sebab kita tengok dia punya coverage tu dia macam meluas, seolah-olah macam PIBG ni hanya satu-satunya sumbangan sumber kewangan untuk sekolah menjalankan semua aktiviti lah. Jadi itu sebenarnya kita punya concern. Betul. Terima kasih. Untuk pengetahuan tuan, okey, saya dah masuk PIBG ni, barulah saya tahu dengan lebih jelas lah. Okay. Actually dana sekolah ni tak banyak daripada kementerian. So walaupun kita sekolah SBP, alhamdulillah kita sekolah SBP, kita punya peruntukan tu lebih besar daripada sekolah harian. Namun untuk menampung segala aktiviti kita tu tak cukup. Yang itulah yang saya amat bersyukur yang kita punya PIBG ni kuat, yang dapat membantu sekolah. Sebab kita bantu sekolah tu, kita bantu anak-anak kita lah. So yang itulah yang macam tadi ada tuan tu kata banyak lagi yang tak bayar ni. Itulah yang macam ucapan saya kata, minta mohon komitmen. Salah satu komitmen ni saya tulis yuran PIBG. Yang kedua, yang ketiga tu kita kata komitmen daripada ibu bapa untuk bersama-sama bawa bagi anak main, bawa anak pergi ke tournament. Macam saya pernah bawa, yang rugby tu selalu bawa lah. Choral speaking pun saya pergi Kelantan. Saya duduk Shah Alam sebenarnya. Pergi bawa ikut sekolah pergi ke sana. Belanja budak-budak makan. Dia orang suka makan tau. Okey. So itulah
komitmen yang kita boleh buat untuk membantu sekolah. Sebab trust me, walaupun kita SBP tetapi kewangan kita terhad. Okay. So that's why PIBG spend this money to make sure that anak-anak kita ni tidak ketinggalan untuk menyertai pelbagai pertandingan yang ada. Okay. Terima kasih. Any other questions? Okey, dalam ruangan chat ada Encik Hashim. Kenapa murid dikenakan bayaran sedangkan dah bayar tabung kecemerlangan SBP? So I think maybe this one is actually mengenai akademik. Okey. Saya bagi contoh yang Form 5. Form 5 tahun ni kita ada tabung kecemerlangan Sinosia. Form 5 Sinosia. Form 5 batch tu dipanggil Sinosia. So ibu bapa Form 5 buat tabung sendiri, ni tabung private lah. Kami kutip sama-sama sendiri, dapatkan dana untuk tambahan kepada tabung kepada perbelanjaan untuk anak-anak Form 5. So kita buat kutipan yang pertama tu kita dapat, alhamdulillah dapat lebih kurang 5,500. Yang siapa yang boleh beri semangat, volunteer ni. So kita gunakan duit tu untuk akademik. Buat masa sekarang akademik lah, sebab semua masa tu kita duduk di rumah masing-masing kan. So yang apa yang kita boleh buat hanya kelas online. So kita ambil guru pakar, dan guru pakar swasta dia lebih mahal lagi. Saya bagi contoh, ada Cikgu Bayu, kita bayar rate dia RM200 satu jam. But he's really good. That's why kita buat research. Guru pakar untuk setiap subjek ni, guru pakar mana yang terbaik. Dan kita bayar. So daripada situ kita buat, orang kata apa, orang kata tong-tong lah. I couldn't find the right word. Okay, sekolah, tabung PIBG bayar separuh, tabung Form 5 Sinosia tu bayar separuh. So with that, komitmen dari guru bapa tu ada, dan tabung PIBG tu boleh jalan pergi lagi jauh sebab ada sumbangan daripada bapa juga. So that's what we did for parents tingkatan 5. Dan saya recommend untuk buat untuk setiap batch juga. Kalau boleh buat tabung ni persendirian lah. So dari situ datang kuasa ibu bapa untuk batch tersebut boleh guna pakai tabung sendirian tu untuk tambahan kepada apa yang PIBG boleh buat. So dari situ lebih banyak lagi aktiviti dan program yang boleh dibuat. Sebab tabung PIBG ni pun terhad juga. Dan kita pun sebagai parent Form 5, saya pun segan juga kata, oh semua pakai ambil duit tabung PIBG je Form 5. Tu yang kita buat, ada tambahan lagi yang kita buat tabung ibu bapa Form 5 untuk subsidize program-program Form 5. Okey. Saya harap soalan tu jelas ya? Okey. Any other questions? Saya mohon pencerahan untuk akaun tumpang tuan. Akaun tumpang, ya. Ustazah Rozilah, boleh cerita akaun tumpang ni, akaun apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya jelaskan sedikit berkenaan dengan akaun tumpang. Okey, akaun tumpang ni ialah contohnya macam sekiranya ibu bapa nak buat bayaran yuran makan asrama, kebanyakannya akan tumpang akaun PIBG. Daripada akaun PIBG tu saya akan keluarkan untuk diserahkan kepada guru kelas. Maksudnya orang luar ataupun pihak luar yang tumpang menggunakan akaun PIBG sementara. Kemudian duit tu akan dikeluarkan semula lah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.
Jelas ya? Dua-dua, saya nampak ada dua akaun tumpang gitu. Ke yang sama je? Ada dekat tadi page 53 kan akaun tumpang ni. Okey, lain-lain pemulangan pendahuluan akaun tumpang. 14,060. Satu lagi dekat mana tuan? Ada dekat bawah tuan. Bawah. Ada dua saya nampak tadi lah. Sekejap Kalau Muka surat berapa ya? akaun tumpang pada B 2020 tu sama ataupun sama. Akaun tumpang yang pendapatan 2020, dia perbelanjaan je lah. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Minta maaf. Okey. Tumpang tu ada kemasukan dan ada pengeluaran lah. Sebab bila ibu bapa bayar gunakan akaun PIBG, dia masuk situ. So we debit it. Kemudian bila kita belanja, bukan belanja lah, kita keluarkan kepada dewan, kepada dema lah actually. Dan ada pengeluaran lah. So ada dua tempat lah, masuk dan keluar. Tapi akaun yang sama lah. Okay, any other questions?